Datuk juga memberitahu Tok Kaya Sendi Diraja, moyangnya dulu membeli kayu-kayu itu dari sebuah istana lama di Aceh, Indonesia. Kayu-kayu itu dibawa dengan sebuah tongkang dan mendarat di pelabuhan Bagan Datuk. Moyang Tok Kaya Sendi Diraja menyewa tongkang tersebut dengan seorang kawan yang berasal dari Sumatera. Kawannya itu pula menggunakan kayu-kayu itu untuk membuat rumah di papan dekat pusing Batu Gajah. Rumah binaan kawannya itu terkenal sebagai Istana Papan. Sekitar tahun 70-an, Istana Papan itu masih wujud lagi dan dijaga oleh anak buah kawan moyang Tok Kaya Sendi Diraja. Apakah istana itu masih wujud sekarang? Saya tidak pasti kerana kawasan itu telah ditinggalkan untuk kerja-kerja melombong biji timah. Bagaimana kalau bangunan rumah tu diruntuhkan dan tiang serinya kita hanyutkan ke laut? Tanya Datuk. Oh, minta maaf saya ulang balik. Salah dialog ni. Bagaimana kalau bangunan rumah itu diruntuhkan dan tiang serinya kita hanyutkan ke laut? Tanya Datuk pada Tok Kaya Sendi Diraja. Sayang, itu rumah pusaka. Kalau begitu, biarkan ia tegak di situ. Kita cuma harus hati-hati, jangan membuat kerja yang tak baik. Tiap-tiap malam Jumaat, panggillah orang-orang berdekatan membacakan surah Yasin. Usah bimbang, dia sekadar menumpang dan menjaga anak buah Tok Kaya. Apa boleh buat, saya terpaksa berhadapan dengan semuanya ni. Keluh Tok Kaya Sendi Diraja sambil tersenyum. Inilah kali pertama Datuk gagal dalam usahanya. Anehnya, Datuk tidak pernah merasa kesal dengan peristiwa yang terjadi. Ini merupakan satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan oleh Datuk. Waktu Datuk dan saya mahu meninggalkan rumah Tok Kaya Sendi Diraja pada pagi Selasa, Tok Kaya mengulurkan sebanyak RM500 pada Datuk. Sayangnya, pemberian itu ditolak oleh Datuk. Dia sekadar mengambil wang tambang untuk pulang yang berjumlah tidak sampai pun RM10. 6 bulan kemudian, Tok Kaya Sendi Diraja dan keluarganya berpindah ke rumah baru di Jalan Lapangan Terbang Ipoh. Rumah besar yang ditinggalkan itu telah disewa oleh Jabatan Pelajaran Negeri Perak. Jabatan Pelajaran telah menempatkan guru-guru pelatih perempuan yang gagal ke Maktab Perguruan Perempuan Durian Daun Melaka. Dan bangunan itu dikenali oleh masyarakat setempat sebagai pusat latihan guru-guru normal. Beberapa orang guru pelatih perempuan telah dicampakkan menerusi tingkap oleh penunggu rumah besar itu kerana bercakap tidak senonoh dan mandi telanjang. Salah seorang daripada mangsanya berasal dari Tanjung Belanja dekat Parit yang sekarang masih mengajar di daerah Krian. Sudah mempunyai 2 orang cucu. Tempat yang paling keras ialah tingkat atas. Lagi sekali Datuk diundang ke rumah batu tersebut. Datuk pun memberi beberapa petunjuk untuk dipatuhi oleh guru-guru pelatih perempuan yang tinggal di situ. Bila arahan itu dipatuhi, kejadian yang ganjil itu tidak berlaku lagi. Sejak Tok Kaya Sendi Diraja berpindah ke rumah baru, hubungannya dengan Datuk tidak putus. Ketika anaknya Nurbaya menikah dengan orang balik Pulau Pinang, Tok Kaya sendiri menjemput Datuk datang ke rumahnya dengan kereta. Begitu juga ketika menghantar Nurlin ke London untuk menyambungkan pelajarannya. Datuk dijemput dan dibawa ke lapangan terbang Kuala Lumpur. Tetapi nasib Tok Kaya Sendi Diraja kurang baik. Sebaik saja anaknya Nurlin menamatkan pengajian di England, anaknya terus menikah dengan orang putih dan menetap di Essex, kira-kira 60 km dari London. Perbuatan anaknya itu amat mendukacitakan hati Tok Kaya Sendi Diraja. Untuk maklumannya, Tok Kaya Sendi Diraja meninggal dunia dalam tahun 1971. Nurlin dan suami serta 2 orang anaknya tiba sesudah jenazah Tok Kaya Sendi Diraja dimasukkan ke dalam lubang kubur di tanah perkuburan orang Islam digarap berhampiran Jalan Besar Ipoh, Kuala Kangsar. Okey, itu sedikit info ya. Baik, kita teruskan. Kepulangan Datuk ke kampung kali ini amat berbeza sekali. Dia selalu saja mengadu kepada nenek yang dirinya kerap diserang sakit tulang. Bila sakit itu datang, Datuk terpaksa duduk berhari-hari di atas katil. Berbagai ubat cara kampung dilakukan. Sakitnya itu sudah cukup susahlah mau sembuh. Dan Datuk lebih banyak menghabiskan masanya dengan membuat amal ibadat. Kegemarannya menembak ayam hutan dilupakannya sama sekali. Tetapi,
Isteri mudanya orang Bunian selalu mengunjunginya, terutama di malam Jumaat dengan membawa ubat-ubat dari akar kayu. Ternyata ubat-ubat itu tidak memberikan sebarang kesan pada Datuk. Saya dan cucu-cucu yang lain telah membawa Datuk menemui doktor swasta di Taiping, Setiawan dan juga Ipoh. Namun usaha itu juga tidak berjaya. Menurut doktor yang ditemui, sakit Datuk itu adalah sakit biasa yang akan dialami oleh kebanyakan orang lelaki bila berusia hampir 40 tahun. Inilah akibatnya bila waktu muda kerja terus merantau ke sana kemari. Dah tua, penyakit pula hinggap. Keluh Datuk pada suatu petang. Itu dah adat dunia. Apa Datuk takut? Pada mati ke? Tanya saya. Datuk ketawa terkekeh. Secara terang-terangan, dia mengatakan maaf, pertanyaan dari saya itu satu pertanyaan yang bodoh. Mati apa yang ditakutkan? Cuma kita bimbang kalau amalan kita semasa hidup tidak sempurna sebagai seorang Islam. Mati memang menanti kita. Jawab Datuk. Saya terdiam. Cakapnya itu memang benar dan tepat sekali. Saya menghabiskan masa petang itu dengan mendengar cerita dari Datuk tentang pengalaman masa mudanya. Ada kalanya saya ketawa berdekah-dekah bila Datuk membuka kisah lucu yang pernah dialaminya. Bila duduk berduaan, begitu terasa betapa mesranya Datuk melayani saya. Bila sampai waktu maghrib, Datuk terus memerintahkan saya untuk menunaikan sembahyang maghrib. Lepas maghrib, Datuk mengajar saya untuk mengenali Allah dengan lebih dekat lagi. Dia mengajar saya tentang sifat 20. Dia juga mengajar saya cara-cara sembahyang tahajud dan sembahyang hajat, di samping beberapa doa yang harus dibaca selepas menunaikan sembahyang fardu. Kau harus mengamalkan dalam hidupmu. Selepas sembahyang maghrib pada tiap-tiap malam Jumaat, eloklah kau baca surah Yasin. Datuk mengingatkan saya dan pesannya itu hingga kini masih terpahat dalam hati kecil saya. Entah apa mimpi Datuk, secara mendadak sahaja pagi itu kira-kira pukul 9, dia mengajak saya pergi ke Pekan Air Tawar. Pada mulanya, saya amat keberatan untuk pergi. Ada dua sebab kenapa saya tidak mau pergi ke sana. Pertama, Air Tawar bukanlah satu pekan yang besar. Keduanya, suasana di pekan itu memang tidak menarik minat saya. Aku nak jumpa kawan dari Cangkat Keruing. Selalunya setiap hari Selasa diturun ke Air Tawar. Begitu Datuk menyatakan setuju utamanya. Maaf, macam tak kena ayat dia ni. Saya ulang semula. Begitu Datuk menyatakan tujuan utamanya yang dia mahu pergi ke situ. Sekarang kita pergi ke Tok? Tentulah, pergi bersiap. Ujarnya. Saya pun tukar pakaian. Tidak sampai 10 minit, saya pun sudah berada di kaki tangga. Kemudian saya dan Datuk jalan beriringan menuju ke gigi jalan raya. Datuk menahan bas. Kira-kira 40 minit berada dalam perut bas. Kami pun sampai ke tempat yang dituju. Setelah mundar-mandir dalam pekan kecil itu, Datuk pun menemui kawan lamanya. Usianya tidak banyak beza dengan usia Datuk. Mereka bercakap panjang. Saya hanya tumpang dengar saja. Saya terkejut bila kawan Datuk itu mengajak Datuk untuk pergi ke Kuala Terung dengan tujuan tertentu. Datuk menolak dengan alasan kalau sekadar pergi ke Kuala Terung untuk mencari kayu bakau bagi kegunaan menahan tebing sungai dari arus deras. Datuk tidak mahu. Berceritalah kawan Datuk itu tentang rumahnya yang dibina di tebing Sungai Keruing. Tebing itu setiap hari runtuh kerana dilanda arus sungai yang deras. Kau binalah rumah ke tempat lain, habis ceritalah, kata Datuk. Malas nak pindah. Kalau begitu, kau pacak tebing tu dengan batang buluh. Datuk memberi nasihat. Kawannya terdiam. Mereka berpandangan dan senyum pun terukir di bibir mereka berdua. Datuk merenung saya. Bahu kanannya dipegang serta ditekan. Kemudian Datuk merenung kedua-dua biji mata kawannya lama-lama. Keresahan terbayang di wajah kawan Datuk itu. Aku ni tahu tujuan kau yang sebenar mengajak aku ke Kuala Terung. Cukup bersengaja tekanan nada suara Datuk. Kawannya tersengih dan wajahnya bertukar kemerah-merahan menahan rasa malu. Kawan Datuk memalingkan wajahnya ke arah lain. Kau berterus terang je lah yang kau mau meminta pertolongan dari aku. Sambung Datuk lagi dan kawannya anggukkan kepala.
Saya terus menggigit bibir. Mata saya masih tertumpu ke wajah kawan Datuk. Aku tahu, kalau aku betul terang, kau takkan tolongnya. Kau dah benci dengan kerja-kerja menolong orang, bukan? Aku tak pernah pun fikir hal tu. Kalau untuk kebaikan, aku takkan pernah menolak. Salah dugaan aku ni. Keluh kawan Datuk dengan nada suara yang mengandungi kekesalan. Kerana mahu bercerita agak panjang, kawan Datuk itu mengajak saya dan Datuk masuk ke sebuah warung kepunyaan orang Melayu keturunan Mandailing yang terletak di sudut kanan jalan raya menuju ke Lumon. Okey guys, di sini siapa yang tahu keturunan Mandailing ni? Keturunan yang dari mana Boleh komen boleh komen di ruangan komen. Baik, kita teruskan. Dengan rasa agak kesal, kawan Datuk itu memberitahu kegagalannya menghalau syaitan yang bermaharaja lela di sebuah kampung dekat Kuala Terong. Akibat kegagalan itu, tangan kanannya terasa lumpuh dan kebas sepanjang masa. Tidurnya selalu diganggu oleh mimpi-mimpi yang buruk dan menakutkan. Ada kalanya dia tidak sedarkan diri sampai beberapa jam. Jadi, apa yang harus aku buat dalam hal ni? Tanya Datuk dengan nada suara yang menurun. Wajah kawannya direnung tepat-tepat dengan tenang. Datuk menghirup kopi di hadapannya. Aku harapkan dapatlah menolong dalam hal ni. Susah kalau menyambung kerja yang terbengkalai. Keluh Datuk sambil merenung kosong di depan pada kenderaan yang bersimpan siur di dada jalan. Beberapa detik masa berlalu tanpa diiringi dengan sepatah perkataan dari Datuk dan kawannya. Saya pula terus menghirup kopi panas. Biar aku fikirkan dulu. Hari Selasa depan, kau datang rumahku. Beritahu Datuk pada kawannya. Saya lihat kawan Datuk itu tersenyum senang. Datuk dan kawannya berjabat tangan sebagai tanda perpisahan. Waktu berada dalam bas untuk pulang, Datuk memberitahu saya bahawa kejadian aneh yang mengganggu penduduk dekat Kuala Terong itu harus diatasi. Kalau dibiarkan nanti, penduduk di situ salah anggap dan melupakan kekuasaan Tuhan serta membuat kerja-kerja yang bertentangan dengan hukum agama. Aku bimbang. Mereka akan menjadikan kubur itu sebagai tempat keramat. Pendek saja Datuk memberitahu saya. Dari apa yang Datuk dengar melalui kawannya itu, jelaslah orang yang mereka kuburkan di tanah perkuburan itu ketika hidupnya telah melakukan kerja-kerja yang ditunjukkan oleh syaitan. Orang perempuan ke lelaki tu? Perempuan. Masa hidupnya aku ingat dia telah menduakan suaminya dan durhaka pada suaminya sendiri. Beritahu Datuk lagi pada saya. Satu keinginan timbul dalam hati untuk mendengar cerita selanjutnya. Tetapi hasrat itu tidak terlaksana. Bagi Datuk, mengajak saya berhadapan dengan kejadian itu lebih baik dari bercerita. Kau ikut aku ke sana, ya? Ungkapan dari Datuk itu amat menggembirakan hati saya.